أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah pun mengulang kaji beberapa halaman pada hari semalam dan hari ini kita meneruskan daripada halaman 266 dalam surah Al-Hijr bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sahabat apa khabar? Alhamdulillah. Okay, kita meneruskan Ustaz ya. Ya. Bersama dengan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang berada di rumah, adik-adik, untuk sama-sama kita membuka mushaf kita pada hari ini. Kita meneruskan pelajaran kita agar Allah terus pandu hidayah yang kita minta pada setiap hari. Kita baca Fatihah sebentar tadi pada solat subuh, solat zuhur nanti dan juga solat kita untuk kita terus dipimpin dengan panduan daripada Allah, bukan dengan panduan daripada kita sendiri sahaja, insya-Allah. Mari kita sama-sama mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita lihat apakah sinopsis bagi halaman 266 pelajaran kita pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-71 hingga 77, kita akan menyambung kisah Nabi Lut dan juga kaumnya, dan kita akan berkenalan dengan satu istilah lil mutawassimin. Ini satu perkara yang amat penting kita perhatikan sebentar nanti. Kemudian kita akan menyambung, Allah mengingatkan kepada kita kisah penduduk Aikah ya, iaitu kaum Nabi Shu'aib, dan penduduk Al-Hijr yang membawa kepada nama surah ini, iaitu bangsa Thamud yang didakwahkan oleh Nabi Saleh alaihi salam pada ayat 78 hingga ayat 86. Kemudian kita akan teruskan lagi pada ayat 87 hingga 90. Sejumlah anugerah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk kita, untuk sama-sama kita lihat jangan sampai kita hilang perspektif untuk meneruskan kehidupan kita dengan bersemangat, insya-Allah. Jadi sama-sama kita mulakan bacaan kita daripada ayat 71 hingga 84 daripada surah Al-Hijr, dipimpin Ustaz Tirmizi Ali. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul yang alhamdulillah sentiasa bersemangat untuk memberikan kepada kita pencerahan-pencerahan dan juga mengingatkan kita dan juga memberitahu ilmu-ilmu di sebalik daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk sama-sama kita dapat terapkan dalam diri kita, memotivasikan kita lagi dalam kehidupan ini, kerana kita tak sedih kerana kita bersama dengan Al-Quran. Dan ayat hari ini pun ada perkataan Hijr, ada perkataan Hijr, nama surah ini. InsyaAllah kita akan sama-sama belajar pada hari ini. Mulakan terlebih dahulu ayat 71 hingga 84. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 71 hingga 84 menyambung kepada kisah Nabi Lut yang telah pun kita lihat pada hari Jumaat yang lepas, iaitu pada ayat 71 Nabi Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku, kahwinlah mereka jika kamu hendak berbuat. Ini adalah satu alternatif yang diberikan oleh Nabi Lut. Bagaimana kita maklum pada halaman 265, bila malaikat datang bertamu pada Nabi Lut, maka orang-orang pada waktu itu Ahlul Madinah yastabshirun, saling bergembira, ucapkan tahniah kerana kita ada tetamu. Maka Nabi Lut menyatakan, jangan engkau menghina aku, jangan engkau memalukan aku, padahal sebenarnya mereka ini adalah tetamuku. Ya, maka dibalas oleh kaum Nabi Lut itu bahawa awalam nanhaka 'anil alamin pada ayat 70, mengapa kamu ni menyibuk, kan, mengapa kau ni jaga tepi kain orang. Itulah yang dibalas oleh kaum Nabi Lut, menyatakan Nabi Lut ni mengacau kepada kehidupan mereka. Ini adalah perkara yang berlaku, tapi Nabi Lut tidak putus asa. Dalam ayat 71 tadi dinyatakan Nabi Lut memberi pilihan, ustaz ya. Alternatif sampai kepada tahap dikata banati, satu maksud anaknya, anak perempuannya, tapi satu lagi maksud banati ini adalah di kalangan wanita pada waktu itu. Dia menyatakan ada wanita, kamu ada wanita yang sebenarnya kamu boleh mengikut pada cara yang halal. Sampai tahap begitu sekali Nabi Lut sanggup untuk memberikan pilihan yang halal. Kerana apa? Kerana ini adalah satu jenayah yang amat besar, yang perkara itu akhirnya diikuti oleh orang-orang kemudian sampailah pada zaman ini, ustaz ya. Sampaikan berada kumpulan LGBTQ contohnya, yang dia menyatakan bahawa ini memang adalah naluri kami, padahal sebenarnya ini bukan fitrah, ini adalah berlawanan daripada fitrah yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat yang ke-72 Allah bersumpah dengan la
amruk, istilahnya, dengan Allah bersumpah demi umurmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu expression, satu perkataan kemuliaan. Maksudnya bila kawan cakap aku bersumpah dengan umurmu, maksudnya ia adalah satu kemuliaan, apatah lagi ini daripada Allah. Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum lafi sakratihim ya'mahun, bahawa sebenarnya mereka itu adalah dalam keadaan yang mabuk. Mabuk, orang yang terlibat dengan LGBTQ ini mabuk, istilah yang digunakan oleh al-Quran, ya'mahun. Dia ada istilahnya umya. Misalnya umya ni buta mata hati, buta mata. Ya'mahun ini adalah dia menerawang kerana buta mata hati. Buta mata hati, ya. Jadi orang yang terlibat dengan LGBTQ ini sebenarnya buta mata hati, bukan sekadar buta di luar. Kadang-kadang orang tu buta di luar, boleh lagi berjalan, boleh baca Quran. Saya berjumpa dengan muazzin Masjid Shah Alam, Ustaz. Yeah. Subhanallah, ya, boleh hafaz Quran, boleh taranum dengan guna Quran Braille sahaja. Tetapi bila mata hati itu buta, maka kesannya dia merasakan bahawa malaikat yang bertamu itu pun, tetamu pun ingin dirosakkan. Baik. Pada ayat yang ke-73, kesannya ialah selepas itu fa akhazat humus sayhatu musyriqin, mereka itu didenda ataupun diazab dengan sayhah. Apa maksud sayhah? Iaitu satu suara yang keras pada waktu menjelang terbitnya matahari. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Pertama, Ustaz, ya, shilling itu terbalik, maksudnya jatuh menjadi rendah, habis shilling. Kalau rumah tu habis hancur, kemudian mereka nak keluar daripada rumah mereka, wa amtarna, dihujani dengan batu daripada sijil, tanah yang dibakar dengan api. Allah. Ini azab yang Allah berikan kepada kaum Gumrah, istilahnya itu, iaitu kaum dikaitkan dengan Sodom yang terlibat dengan perilaku homoseksual pada waktu zaman Nabi Lut. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin, pada ayat 75. Apa maksud perkataan lil mutawassimin, ya, pada ayat 75 itu? Sesungguhnya peristiwa itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang memerhatikan tanda-tanda. Mutawassimin daripada perkataan wasama, ada kaitan dengan sama ataupun isim, maksudnya nama. Ada orang yang bila bersih hatinya, ya, bila dia jaga daripada maksiat, ini yang dinyatakan oleh Imam Qurtubi, ya, dalam tafsirnya, kalau seseorang itu dia ada kemahuan yang bagus, kejelasan fikiran, lapangkan hati daripada penuh dengan perkara-perkara keduniaan, menyucikan daripada kotoran maksiat, daripada akhlak yang buruk melebihkan dunia, kesannya dia menjadi mutawassimin. Mutawassimin ini dia boleh baca, ya, satu tanda sahaja dia dah tahu dah, dia istilahnya apa, Ustaz, ya, daripada air itu apa istilahnya, dia tahu ikan jantan betina, lebih kurang gitulah yang perumpamaan tu kan. Itu mutawassimin. Maksudnya dia dapat baca signal yang Allah nyatakan di dalam kehidupan. Salah satunya ialah bila bercakap tadi tentang kalau kumpulan LGBTQ ini dia bermaharaja lila, itu tanda bencana sedang on the way, sedang dalam perjalanan. Peranan bagi orang yang ingin kebaikan, kena tegur, jangan bersekongkol. Malah kalau ikutkan pada peristiwa ini, isteri Nabi Lut pandang belakang itu satu secara fizikalnya, tapi yang keduanya ialah kesian juga, mereka ni ada juga, mereka manusia, kan. Padahal sebenarnya bila Allah dah beri peringatan, Nabi Lut beri peringatan, maka itu adalah tanda bahawa Allah sayang. Tapi sampai satu masa ia adalah satu perkara yang tidak boleh lagi diberi peluang. Jadi bagi kita zaman ini, tuan-tuan, kalau kita berhadapan dengan orang-orang ataupun ada di kalangan kita yang tahu ada kawan-kawan kita yang terlibat dengan LGBTQ ini, kita kena beritahu no way. Ya, kalau katakan dia perlukan bantuan, kita bawa kepada psikiatris dan sebagainya, tetapi jangan sampai dia kata terimalah saya, ya, malah dia perjuangkan pula, kerana ini menandakan melawan kepada Nabi Lut alaihi salam. Wa innaha labisabilim muqim, ayat 72. Maksudnya ialah pada ayat yang ke-76, ya, dan sesungguhnya negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sebenarnya tempat yang
diterbalikkan ini Ustaz ya, adalah tempat yang dilalui oleh orang Mekah bila mereka nak berdagang itu, mereka selalu lalu dan nampak perkara tersebut. Kita pun kalau ada rezeki nanti Ustaz ya, kalau kita dapat pergi ke bumi Hijaz, kawasan sana Mekah Madinah sana, maka kita boleh pergi ekstra sikit melalui tempat-tempat yang dikaitkan dengan peristiwa ini untuk ambil pelajaran. Bukannya kita sekadar nak happy-happy selfie dengan senyum-senyum, bukan, tetapi kita nak tadabbur ayat ini. Maksudnya betul tanda ini wujud, menandakan jangan main-main dengan jenayah homoseksual yang dinyatakan dalam surah Al-Hijr ini. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin, ini adalah kebesaran Allah kepada orang beriman. Tadi orang yang boleh berfikir, kena pasti signal. Kali ini kepada orang yang beriman. Orang beriman dia akan nampak bahawa betul lah, Allah ini memang memberikan mukjizat yang betul. Kalau kita baca daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada mana lokasi pun, tapi bila kita sampai ke kawasan ini Ustaz ya, kita akan tahu bahawa Quran ini bukan kaleng-kaleng kan. Ia adalah satu mukjizat kebenaran yang akhirnya kita akan menyatakan subhanallah. Itu kisah Nabi Lut. Kemudian Allah bawakan pada ayat yang ke-78 tentang kisah Ashabul Aikah. Siapa Ashabul Aikah? Iaitu kaum yang didakwahkan oleh Nabi Shu'aib. Mereka ini kalau dalam surah lain bercerita tentang membuat masalah ekonomi, rasuah, menipu, ya, suka buat marketing, pemasaran yang tipu. Itu kezaliman mereka. Tetapi puncak kepada kezaliman mereka ini ataupun dia berkait dengan apa? Mereka menyembah kepada pokok Ustaz. Ya. Aikah ni satu pokok yang besar pada waktu itu. Jadi syirik dan juga menipu dalam ekonomi itu disaling berkait. Jadi kalau katakan orang Islam dia sanggup rasuah, sanggup menipu dan dia tak rasa bersalah pun, sebenarnya keimanan dia itu dipersoalkan. Dia kena tengok balik semula. Dan dalam keadaan pandemik sekarang, kita dah nak masuk kepada tahun baru saatnya, kita kena gunakan peluang ini, semak balik income saya, pendapatan saya ni okey ke tak okey, tuan-tuan ya. Bukan orang lain, kita kena tengok balik, dan kalau tak okey kita kena uruskan, bagi balik kepada pihak yang berkaitan. Jangan sampai kalau dalam ayat 79 ini, maka kami membinasakan mereka dan sesungguhnya kedua-dua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Kalau tadi sabil, jalan yang kecil, labi imamin mubin, pada ayat 79 ini highway yang besar. Ya, ini sebenarnya semua tempat-tempat yang patut kita pergi Ustaz ya, untuk kita tahu bahawa Allah fantaqamna pada ayat 79 itu, Allah amat marah kepada orang yang rasuah, orang yang menipu dalam ekonomi, dan ia ada kaitan dengan syirik mereka. Orang yang beriman dan menyembah Allah tidak mungkin, ya, yang betul-betul tidak mungkin akan melakukan apa yang dibuat oleh Ashabul Aikah. Kemudian sambung dengan ayat 80. Kita nak minta Ustaz Tirmizi ayat 80 dan juga ayat 81 ini Ustaz ya. Dua ayat ini ada kaitan dengan nama surah ini. Mengapa surah ini dinamakan Al-Hijr? Di sinilah jawapannya. Jom kita baca dua ayat ini. Baik, kita baca ayat yang ke-80 hingga 81. Ada nama surah dalam itu sebut. InsyaAllah dapat kita mengambil sama-sama pengajaran lagi insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka sering berpaling daripadanya. Inilah kisah Ashabul Hijr, nama lain bagi kaum Samud yang didakwahkan oleh Nabi Saleh. Apakah mukjizat Nabi Saleh? Unta keluar daripada batu. Ya, daripada batu. Mengapa digelarkan Ashabul Hijr? Ya, kalau tadi Ashabul Aikah Ustaz ya, kerana ada pokok besar yang mereka sembah. Ashabul Hijr ini kerana mereka punya rumah daripada batu gunung. Kalau tuan Ustaz pergi kat internet, Google kepada Ashabul Hijr ini ataupun kepada Thamud, kita akan tengok rumahnya besar betul Ustaz.
Pasal rumahnya dia ukir daripada jibal. Itu yang dinyatakan pada ayat yang ke-82 itu, iaitu wakanu yanhituna minal jibal buyuta. Mereka ukir bukit itu, gunung itu menjadi rumah. Dan memang cantik, masih ada lagi kekal dia punya tinggalannya sampai sekarang. Itu yang halaman ini, maksudnya kalau kita pergi ke kawasan sana ustaz ni, tadabbur memang terbaik. Masya-Allah. Kita doakan dapat peluang itu. Amin, amin, insya-Allah. Jadi Allah bagi kepada mereka rumah yang aminin, yang aman, mereka dapat hidup rumah besar, cantik, ya. Tetapi apakah yang berlaku pada mereka? Mereka mendustakan, istilah dalam ayat yang ke 80 tadi, kadzdzaba ashabul hijr mursalin. Mursalin maksudnya apa? Banyak rasul. Bukankah mereka ini hanya dustakan Nabi Saleh? Rupa-rupanya kalau katakan mereka mendustakan satu nabi, semua nabi dia dustakan. Ya. Jadi maksudnya kalau katakan ada yang kata saya ni tak sukalah Nabi Musa, sebenarnya dia mendustakan semua nabi. Kalau ada yang kata saya tak suka Nabi Muhammad, itu yang berlaku pada orang Yahudi, sebenarnya dia mendustakan semua rasul, pasal semua rasul ini membawa pada satu mesej, iaitu beriman kepada Allah, la ilaha illa ana fattaqun, dalam surah al-Quran ini. Jadi apa yang berlaku pada ayat 83? Fa ahazat humur sayhatu musbihin, pada waktu subuh mereka itu digegarkan dengan sayhah. Sayhah ini adalah satu suara yang amat kuat, katanya seperti supersonik. Supersonik ini kalau kita naik jet ustaz ya. Kalau jet itu kan terbang tinggi, dia tak boleh terbang rendah. Kalau rendah sahaja kesannya KLCC, cermin-cermin dekat TV Hijrah ni akan pecah. Kerana dia punya kesan besar daripada bunyi tersebut. Jadi inilah sayhah ya yang kena pada mereka, hancur ustaz. Mereka hancur walaupun mereka berada dalam binaan yang amat kuat. Jibal, gunung yang mereka ukir itu jadi rumah mereka, tetap mereka hancur. Nak ceritanya perlindungan Allah bukan dengan batu ustaz ya. Duduk kat rumah batu, rumah kita ustaz ya, ada batu, itu tidak melindungi kita. Yang dapat melindungi kita zaman ini, zaman dahulu adalah wahyu. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata pada ayat 84, fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Apa yang mereka buat? Binaan tinggi, kaya, mantap, semuanya itu tidak berguna apa yang mereka usahakan. Maksudnya bagi kita, kalau kita nak usahakan betul-betul, usahakan wahyu masuk ke rumah kita. Itu caranya. Bukan buang rumah ustaz ya. Jangan keluar rumah duduk kat kemah, bukan. Masukkan wahyu ke dalam rumah-rumah batu yang kita ada. Dan kita nak lihat perkataan pilihan kita pada hari ini. Iaitu perkataan pilihan kita ialah, kita saksikan, amiha ya, iaitu buta mata hati yang menyebabkan seseorang itu menerawang. 7 kali disebut di dalam Al-Quran, dan pada ayat 72 Allah menjelaskan orang-orang yang terlibat dengan homoseksual ataupun LGBTQ pada waktu ini, istilahnya mereka ini sebenarnya ya'mahun, mereka ini buta mata hati, mereka berada dalam keadaan mabuk ya, mereka ini amat mementingkan kepada kepentingan individu semata-mata, bukannya mementingkan hak Allah dan hak manusia yang lain. Jadi ini pelajaran untuk kita sama-sama jauhkan. Macam mana kita nak jauhkan diri kita, keluarga kita daripada mabuk dengan LGBTQ ini? Kita kena mengikut Nabi Lut, iaitu kita mesti menegur dan jangan bersekongkol dengan mana-mana individu yang terlibat, tetapi bukan dengan kasar ya, dengan cara penuh rahmah, membawa balik, mengingatkan kembali. Biarkan Allah menguruskan. Kalau degil sangat, masih lagi ingin bertahan dengan kefahaman LGBTQ tersebut. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua penonton-penonton yang terus istiqamah setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah, kita dah dengar tadi kupasan separuh masa yang pertama daripada ayat yang ke 71 hingga 84 tadi. Moga-moga kita mengambil sama-sama pengajaran, kita tidak menjadi kaum yang mendustakan rasul-rasul kita. Kita menjadi kaum yang sentiasa patuh kepada ajaran rasul kita, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Moga-moga kita pegang sampai bila-bila. Mudah-mudahan al-Quran yang kita baca ini, bahkan ada ayat yang sangat menarik, disebut lagi perkataan al-Quran dalam ayat ini yang akan insya-Allah sama-sama kita tadabbur bersama dengan Ustaz Fazrul sebentar nanti insya-Allah. Alhamdulillah. Dan juga sahabat-sahabat kita di Facebook pada hari ini ramai sekali yang komen kan berkenaan menerawang Ustaz, menerawang. Itu buta mata hati. Moga-moga hati kita sentiasa diberi petunjuk cahaya ilahi insya-Allah. Baik, kita nak sedikit tajwid pada hari ini. Kita ada latihan sedikit berkenaan dengan mad a'arid lisukun. Pada contoh-contoh yang kita sediakan di slide, banyaklah kalau nak tengok contoh di ayat kita baca pun tak ada. Ayat pertama kita baca tadi itu ayat yang ke-71, qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Fa'ilin itu dipanggil ma'arif sukun. Nak kenal ma'arif sukun macam mana? Ada huruf mad ataupun alif, sama ada waw ataupun ya, kemudian bertemu dengan huruf yang mati. Yang mana huruf yang mati tersebut adalah sukunan aridan. Maksudnya sukun huruf mati tersebut huruf mati yang mendatang. Mendatang macam mana? Dia bukan asal mati. Tapi dia mati sebab kita nak wakaf. Contoh fa'ilina kan ada baris kan. Tapi tak bolehlah kita nak baca fa'ilina, nak berhenti baca in kuntum fa'ilina. Tak boleh. Kita kena matikan nun. Matikan nun itulah dipanggil mati yang mendatang. Maka berlakulah dipanggil ma'arif sukun. Kita boleh baca dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Maka kita boleh pilihlah kalau kita nak baca 2, kita nak baca 4 ataupun kita nak baca 6. Cuma ulama juga beri panduan kepada kita, beri nasihat kepada kita kalau kita tengok pada tempo bacaan kita lah, biar munasabah. Ustaz Fah sebut tanasub, kemunasabahan. Maksud kalau kita baca secara pertengahan, tak lambat dan tak laju, kita boleh pilih yang pertengahan daripada 2, 4, 6, iaitu 4 harakat ataupun disebut dalam istilahnya tawassut. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin, 4 harakat sebab kita baca dengan biasa. Kalau kata kita nak baca laju sikit, kita nak baca dengan pecut sikit kan, dengan hadar, dengan cepat sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Contoh mana munasabah dengan kita punya tempo bacaan laju, kita ambil yang 2 harakat. Itu sedikit sebanyak untuk tajwid pada hari ini. 2, 4, 6 harakat yang mana juga diberi panduan kepada kita. Kalau kita baca dengan sederhana, pilihlah 4 harakat. Tak salah nak pilih 6 pun tak ada masalah. Kalau kita baca dengan mujawad yang lambat itu, kita boleh pilih untuk 6 harakat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tentang mad arid sukun sebentar tadi, ya, bagaimana kita menghujungkan bacaan Ustaz, ya. Kalau katakan ada yaksibuna, ya, lizalimina, jadi bagaimana kita nak memberhentikan dan berapa harakat, ya, panjang pendek yang telah dijelaskan. Alhamdulillah. Kita ingin menyambung pada ayat 85 hingga 90. Allah menceritakan, ya, bagaimana individu-individu yang membuat umat-umat terdahulu yang membuat cabaran ataupun masalah dalam bab sosial seperti golongan homoseksual pada zaman Nabi Lut, ataupun bab ekonomi pada Ashabul Aikah pada kaum Nabi Syuaib, ataupun bab politik, ya, dia nak kuasa, dia nak beritahu bahawa saya lebih berkuasa daripada engkau, iaitu kaum Ashabul Hijr, ya, mereka kata bahawa kami kaya, kami ada rumah batu, ya, dan mereka cuba untuk menyahkan Nabi Saleh dalam kehidupan kepimpinan mereka yang ada. Jadi isu politik, sosial, ekonomi ini adalah isu sepanjang zaman. Apakah ubat untuk perkara ini yang Allah bawakan?
Kita baca daripada ayat yang ke-85 sehingga ayat ke-90 sebagai panduan kepada kita agar tidak terlibat dalam bab ekonomi seperti ashabul aikah, tidak terlibat dalam bab-bab sosial kehidupan harian seperti kumpulan kaum Nabi Lut, ataupun kalau bab politik ini ya suka bergaduhnya itu macam ashabul hijr. Kita sama-sama Ustaz Tirmizi. Baik, kita meneruskan lagi bacaan kita untuk muka surat ke-266 ini, iaitu pada ayat 85 hingga 90. Ada ayat-ayat yang begitu hebat, menarik untuk sama-sama kita baca dan juga tadabbur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah ayat 85 hingga 90. Allah memberikan panduan bagaimana kita memastikan masyarakat kita, ahli keluarga kita dan diri kita sendiri tidak terlibat dengan perkara-perkara yang merosakkan sosial, ekonomi dan juga politik bagi sesuatu kawasan. Allah menyatakan pada ayat yang ke-85, "Wa ma khalaqnal samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq." Tidak Allah ciptakan langit, pelbagai petala, bumi dan juga antara keduanya termasuk kita kecuali dengan kebenaran, dengan ada tujuan yang jelas. Dengan kebenaran dan juga dengan tujuan. Al-haq itu adalah tujuan dalam hidup. Hidup kita ini kalau berekonomi nak kembali kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita ni berpolitik, kembali kepada Allah. Kalau kita bersosial, berinteraksi sesama manusia, kembali kepada Allah, kerana Allah cakap wa innas sa'ata la'atiyah. Ya, maksudnya ialah hari kiamat ni akan datang. Allah akan tanya, kamu ni berpolitik, ya, kamu berdebat ke, kamu bercakap ke, bertengkar ke, kamu uruskan rakyat ke, sebenarnya kamu akan disoalkan. Kalau kamu berjual beli, berbisnes, kamu akan dipersoalkan kalau terlibat dengan rasuah, kamu menipu ke ataupun kamu jujur. Kalau kamu bersosial dengan masyarakat, adakah kamu ini memanipulasi kepada orang-orang di sekitar kamu ataupun kamu merendahkan diri sebagaimana Allah beritahu wa innas fasfahis safhal jamil, iaitu bagi orang yang degil, Nabi diajarkan oleh Allah fasfahis safhal jamil, ya. Dia daripada perkataan safhah ni helaian misalnya bila kita buka helaian baru kita lupakan yang lama. Allah mengajar kepada Nabi, walaupun ada orang buat perangai dengan kita, kita bukalah lembaran baru yang cantik. Maksudnya jangan pula kita komen ataupun kita marah-marah pada perkara yang lepas. Ini kaedah Nabi diajarkan, kerana kalau kita buka lembaran baru yang sejahtera, yang amannya kita, ya. Tetapi kalau kita marah-marah, ya, kita marah-marah dalam ekonomi, dalam politik, dalam sosial, kesannya
Masyarakat ini juga yang akan makin stres ustaz ya. Kita dahlah dalam ujian pandemik, kemudian marah sana sini, tak puas hati, gagal dan sebagainya, menuding sana sini. Kita tahu bahawa menuding itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi Allah menyatakan yang tahu segala-galanya, yang mencipta segala-galanya, inna rabbaka huwal khallaqul alim. 86 ayat 86 kan ya. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang menciptakan, terus menciptakan dan yang maha mengetahui ya. Jadi baik kita kembali kepada Allah ya, buka lembaran baru, baiki apa yang ada. Dan macam mana kita nak baiki? Sudah tentu hadiah paling besar Allah berikan pada ayat 87 itu, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Inilah bekalan yang dibekalkan pada Nabi Muhammad, pada para sahabat, juga kepada kita. Allah bekalkan 7 ayat. Ulama menyatakan ini adalah Al-Fatihah ustaz ya. 7 ayat ini, wal qur'anil azim, dan Quran yang yang hebat. Apa kaitannya? Apa kepentingannya dengan Fatihah ini? Ia menyebabkan kita makin bagus dari segi akidah, dari segi ibadah dan juga dari segi akhlak kita. Itu yang akan menyelesaikan isu ekonomi, politik dan juga sosial. Kalau seseorang itu tidak ada Fatihah, contohnya dia tidak beribadah kepada Allah, dia dalam rumah sembahyang, ketika solat dia beribadah pada Allah, ketika dia bercakap ustaz dia macam bukan hamba Tuhan kan, ataupun ketika dia berniaga tu dia tak kisah rasuah ke apa ke, dia tak kisah. Itu bukanlah Fatihah yang sebenarnya bukan sekadar dalam sembahyang. Fatihah itu perlu dibawa di luar sembahyang. Malah kalau kita tengok istilah sab'am minal mathani ini, 7 ayat berulang-ulang itu, kita ulang banyak kali satu hari ustaz. Dalam solat kita berapa kali? Betul. 17 kali. Banyak sangat. Allahu. Maksudnya paling kurang. Kalau sembahyang sunat lagi banyak. Betul. Kan? Belum lagi Fatihah orang meninggal, Fatihah awal Quran time, banyak Fatihah kita. Tetapi jangan sampai Fatihah itu yang membawa masyarakat dulu berjaya. Masyarakat sekarang ni yang rasuah tetap rasuah, yang bergaduh tetap bergaduh. Dah 2 tahun dapat My Quran Time, dah dapat ujian pandemik ini, kalau masih lagi tak berubah, maksudnya Fatihah ini belum lagi dihargai. Dan moga-moga tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time ini, kita dapat lihat sedikit perubahan yang kita peroleh apabila kita berinteraksi dengan Quran, dan kita kena sebar-sebarkan ya. Dan bila Allah menyatakan wal Quranil azim ya, sebenarnya Fatihah ini dan Quran bila dijelaskan begini ustaz ya, nak menceritakan Fatihah ini adalah satu surah yang amat istimewa. Dia adalah induk yang menerangkan 13 surah, 113 surah yang ada selepasnya ya. Jadi bila seseorang ada Al-Quran, apa jadi pada ayat 88? Jangan kamu tujukan kedua-dua matamu kepada apa yang kami berikan kesenangan daripada golongan daripada mereka ya. Jangan kita fokus kepada mereka, kita rasa macam oh mereka ni banyak harta, mereka ni banyak pangkat, mereka ni kaya, sehingga kan kita rasa bahawa kita tidak ada apa-apa. Sebenarnya bila kita ada Al-Fatihah tuan-tuan, ia menyebabkan kita rasa bahawa kita ada nikmat paling besar ustaz. Dapat Quran time kan. Itu sebabnya kita nak mengucapkan penghargaan nanti ya kepada penaja kita yang berbahagia, Tan Sri Haji Muhammad Fatil bin Datuk Mahmud, dan juga yang berbahagia Puan Sri Datuk Zurina Dadamiah binti Zulkifli ya, sempena ulang tahun perkahwinan ke-51 ustaz. Masya-Allah. 51 ya, maksudnya umurnya lebih lah kan. Atas kesudian membawakan program ini, membawa Fatihah dalam hidup ustaz ya. Ada duit, kemudian membawakan program Fatihah, membawa ini kepada hadiah kepada seluruh rakyat Malaysia ataupun di seluruh dunia yang mendengar. Kerana jangan sampai kita fokus kepada kekayaan semata-mata, tetapi kita nak bawakan Fatihah itu yang paling tinggi, dan itulah yang kita buat pada setiap hari. Kita baca Fatihah, dan ini menyebabkan kita makin lagi berekonomi, bersosial, berpolitik, memfokuskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi adab yang Allah bawakan kalau orang itu bersama Fatihah? Kita baca sekali lagi ayat 88 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, ayat 88 sah. Baik. Insya-Allah kita baca ayat 88, la tamuddanna 'ainaika ila a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi
أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. صدق الله العظيم. Jangan sekali-kali engkau menumpukan pandanganmu terhadap kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, dan jagalah engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Tiga perkara bukti tuan-tuan kita selalu bersama Al-Fatihah, selalu bersama Al-Quran. Yang pertama, kita tidak fokus kepada orang ada pangkat, ada harta, kita amat mengagung-agungkan dia. Jangan. Kerana apa? Kerana itu akan menyebabkan akan berulang balik ashabul aikah ataupun penduduk kaum Lut ataupun penduduk kaum Samud yang telah pun kita baca. Jangan, ya, itu yang pertama. Yang kedua iaitu wala tahzan alaihim. Janganlah kamu bersedih hati ke atas mereka. Siapa mereka? Mereka yang tidak mengikut kepada Al-Quran. Jangan sangat. Walaupun kita harapkan, tetapi kita jangan sedih sangat sampai kita yang stres. Kita teruskan kita punya tugas kita. Apa tugasnya? Nanti kita tengok pada ayat 89. Dan yang ketiganya ustaznya, adabnya ialah wahfid janahaka lil mu'minin. Istilah wahfid ini seperti kalau burung tu, dia rendahkan sayapnya untuk melindungi sarang dan anak kecilnya, telur dia dan sarang dia. Jadi kita ketika kita sibuk, kita ada pangkat, tetapi jumpa orang beriman, poinnya orang beriman, kita merendah diri. Ya, bukan kita merendah diri depan orang yang ada kuasa, depan orang ada harta, ya, bila tengok orang tu pakai kereta besar Ustaz ni, oh kita tunduk-tunduk kan. Tetapi bila dengan orang beriman yang miskin, yang tidak ada apa-apa, kita rasa kita nak merendahkan. Itu bukan kaedah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peranan kita, apa yang kedua kita buat? Nabi kata ataupun Allah nyatakan pada ayat 89, inni annan nadhirul mubin. Katakanlah, aku ini pemberi amaran. Sebenarnya mereka yang ada kuasa, ada pangkat ni yang beri warning kepada Nabi, tapi Nabi kata, aku akan beri amaran. Walaupun aku ni tak ada apa-apa, tak ada pangkat, bukannya yang berhormat ataupun bukan jutawan, tapi saya akan memberi peringatan kerana saya ikut Nabi Muhammad yang diajarkan dengan ayat 89. Dan kita berhadapan dengan orang-orang yang kadang-kadang dia membahagi-bahagikan Quran, terus kita kena memberi peringatan kerana kita nak bawa kembali sosial, ekonomi dan politik ini kepada landasan Al-Quran yang sebenarnya. Kita sama-sama harapkan kita boleh melaksanakan perkara ini, membawa pada resolusi kita. Sama-sama kita perhatikan, iaitu resolusi untuk halaman 266 ini. Yang pertama, kita ingin ambil pelajaran daripada kisah orang terdahulu dalam bab politik, sosial dan ekonomi. Jangan sampai berulang, dan kalau ia sudah berlaku, masih kita ada Quran yang akan memberi ubat kepada cabaran ini. Yang pertama. Yang kedua, walau bagus teknologi ataupun pembinaan kekayaan kita, tetap kita kena kembali kepada Allah jika tidak bersedia untuk dihukum ataupun diazab Allah dalam pelbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, sentiasa berfikir bahawa setiap apa yang dijadikan Allah pasti ada tujuan dan membawa kepada kebenaran. Bagaimana nak pastikan itu berada pada jalan yang betul? Kita baca Fatihah, kita baca Al-Quran dan beradab dengan adab pada ayat 88. Sama-sama kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita dapat menghargai Fatihah yang dibawakan setiap hari oleh MFDM, dan kita doakan ustaznya pasangan yang berbahagia Tan Sri Haji Muhammad Fatil dan juga Puan Sri Datuk Zurina diberikan kebahagiaan. Beliau ini adalah ibu bapa kepada Ikosrian Negara Kabil Ambak, Kuzandrian Nur dan Datuk Kuzir Ambak. Moga-moga keluarga ini bersama kita semua di sini bersama Fatihah dan Quran, di sana bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana memperjuangkan Al-Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah,
Berikanlah keberkatan kepada umur-umur kami semua ya Allah. Semakin lama semakin hidup di atas dunia ini ya Allah, makin bertambah amalan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bertuah, orang-orang yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai kekasih kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah lidah-lidah kami sentiasa membaca ayat-ayat Al-Quran ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa mentadabbur, memerhatikan ayat-ayat-Mu ya Allah. Serta berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami beramal dengan ayat-ayat-Mu ya Allah dan menyebarkan kepada seluruh manusia ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, di kesempatan ini kami mendoakan kepada penaja My Quran Time yang berbahagia Tan Sri Haji Muhammad Fatil bin Datuk Mahmud, dan juga yang berbahagia Puan Sri Datuk Zurina Dadamiah binti Zulkifli sempena dengan ulang tahun perkahwinannya yang 51. Ya Allah, berilah keberkatan kepada mereka ya Allah, peliharalah mereka dan pimpinlah kedua-duanya sehingga ke syurga bersama keluarga tercinta ya Allah. Kurnialah ketenangan, kebahagiaan dalam rumah tangganya ya Allah hingga ke syurga ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah, berilah kesihatan yang baik kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami setiap kali kami bertemu dengan Al-Quran ini ya Allah sebagai pertemuan yang dirahmati ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perpisahan setiap kali kami berpisahkan Al-Quran ini ya Allah sebagai perpisahan yang terpelihara daripada sebarang dosa ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca, yang kami tadabbur amal ini sebagai pembangkit kekuatan dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sentiasa menjadi bertahta dalam hati-hati kami semua ya Allah, Ahlul Quran ya Allah. Sedarakanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang menjadi Ahlul Quran, yang diberi gelaran Ahlullah, Ahlullahi wa khasatuk ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, agar keluarga penaja kita dan keluarga kita semua ya diberkati, dinaungi oleh Al-Fatihah dan Al-Quran setiap masa. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang dan menyokong usaha ini kerana kita tahu bahawa Al-Quran adalah perjuangan kita bersama pada setiap hari agar kita diterima Allah bila sampai di hujung sana nanti insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini jam 11, hari Ahad jam 11 ya, kalau hari Isnin sehingga Jumaat jam 10 malam, dan pagi esok masih lagi jam 6 pagi insya-Allah. Rancangan ini kita harapkan membawa manfaat kesihatan, dan jangan lupa kesihatan fizikal tuan-tuan tetap perlu dijaga, berusaha dengan vaksin yang tuan-tuan ambil ataupun yang perlu kita hadir untuk perjumpaan ya, appointment yang sudah pun dimeterai, dan insya-Allah moga-moga Allah pelihara semua rakyat Malaysia, seluruh dunia insya-Allah. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.